Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, untuk kali ini ustaz nak kongsi dengan kamu semua dalam tajuk kalau kita tengok dalam buku test pelajaran ke-12 dalam bab ibadah, tajuknya solat sunat 2 hari raya. Okey, ini dah kamu dah faham, dah biasa kamu lalui daripada kamu kecil sambalah kamu tahun 6. 2 solat hari raya ini kamu dah biasa buat. Cuma untuk kali ini kita detailkan sedikit secara terperinci setiap bab apa yang akan dikupas. Moga-moga kamu semua dapat memahami, menghayati dan dapat mengamalkan dalam kehidupan kamu seharian. Okey, kita akan pergi ke bab yang pertama. Okey, slide yang kedua. Okey, perhatikan dan fahami. Okey, di sini dia tunjuk pada kamu contoh lafaz takbir. Okey, macam mana kita nak bertakbir pada hari raya? Ni dah biasa dah, kamu semua dah pandai ni. Cuma ustaz nak tunjuk pada kamu. Okey, contoh ustaz buat satu contoh untuk takbir ni. Okey, kamu dengar betul-betul. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Okey, itu contoh lafaz takbir hari raya, sama ada hari raya Aidil Fitri ataupun hari raya Aidil Adha. Kedua-dua lafaznya sama sahaja. Jangan kamu pergi ke masjid pada pagi raya tu kamu takbir azan biasa, azan subuh zuhur. Itu salah tu, tak betul. Ini sebenarnya kamu dah biasa daripada kamu kecil, kamu dah dengar dalam radio ada, dan televisyen ada, YouTube dan sebagainya ada. Okey, cuma perlu kamu latih dan hafal supaya kamu dapat sentiasa guna, walaupun 2 kali sahaja dalam setahun kamu bertakbir menggunakan lafaz takbir hari raya ini. Okey, slide yang ketiga, tengok. Okey, kita pergi kepada solat Aidil Fitri dan solat Aidil Adha. Okey, apa perbezaannya? Kita tengok di situ ada. Tengok yang pertama dulu, sebelah ni. Solat Aidil Fitri, apa yang dimaksudkan dengan solat Aidil Fitri? Iaitu ialah solat sunat. Solat sunat 2 rakaat yang dilakukan pada 1 Syawal, bermula daripada terbitnya matahari dan berakhir apabila gelincir matahari. Itu tempohnya. Waktu yang paling afdal menunaikannya adalah ketika matahari naik pada kadar segalah. Maknanya perkara penting di sini perlu kamu tahu, solat Aidil Fitri ialah solat 2 rakaat, solat sunat 2 rakaat. Bila? Iaitu dilaku pada 1 Syawal. 1 Syawal.
Bila bermula iaitu terbit matahari, bila terbit matahari, dan berakhirnya apabila gelincir matahari. Itu tempoh waktu kita menunaikan solat sunat Aidil Fitri. Tapi waktu yang paling afdal dikatakan di sini adalah ketika matahari naik dengan kadar segalah, panjang dia, ketinggiannya segalah. Okey, tengok solat sunat Aidil Adha pula. Apa maksud solat Aidil Adha? Iaitu solat sunat 2 rakaat yang dilakukan pada 10 Zulhijjah. Dilakukan pada 10 Zulhijjah, bermula daripada terbit matahari dan berakhir apabila gelincir matahari. Okey, waktu yang paling afdal bila kita nak tunaikan solat sunat 2 rakaat ini, yang paling afdal adalah ketika matahari naik pada kadar segalah. Okey, pada kadar segalah. Yang penting solat Aidil Adha ini solat 2 rakaat, solat sunat 2 rakaat dilakukan pada 10 Zulhijjah, bermulanya ketika terbit matahari dan berakhir apabila gelincir matahari. Waktu yang paling afdal adalah ketika matahari naik pada kadar segalah. Okey, apa perbezaan di antara solat Aidil Fitri dengan solat Aidil Adha? Apa perbezaannya? Perbezaannya hanya pada bila dilaksanakan. Kalau solat Aidil Fitri dia buat pada 1 Syawal, kalau solat sunat Aidil Adha dibuat pada 10 Zulhijjah. Yang lain sama. Yang lain dari segi sembahyang 2 rakaat sama. Dari segi terbit matahari pun sama. Dari segi waktu yang afdal pun sama. Cuma bezanya tarikh pelaksanaannya. Itu sahaja berbeza. Okey, apakah hukum melakukannya? Okey, apakah hukum menunaikan solat sunat 2 rakaat ini kedua-duanya? Apa hukumnya? Hukumnya sunat muakkad, iaitu sunat yang dituntut. Dia sunat tapi dia muakkad, iaitu dituntut kita melakukannya. Sebab tu kamu tengok pada hari pada 1 Syawal, pada 10 Zulhijjah, ramai yang pergi menunaikan solat sunat 2 rakaat, mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, cara melaksanakannya. Bagaimana cara kita nak laksanakan solat sunat ini? Iaitu dilakukan secara berjamaah, secara beramai. Sebab tu kamu tengok orang semayang di masjid, di surau, ramai orang yang solat secara berjemaah. Dan kamu kena ingat, jika dilakukan secara individu, secara seorang, dia sembahyang di rumah contohnya, tetap sah ibadah solat sunat Aidil Fitri ataupun Aidil Adha tersebut. Maknanya dia buat secara berjemaah pun sah, dia sembahyang secara individu pun sah. Mungkin berdasarkan situasi lah. Kalau situasinya okey, aman, dia sembahyang berjemaah. Mungkin kalau situasinya dalam keadaan tersempit, tidak sempat dan sebagainya, dia boleh lakukan solat secara individu. Okey, seterusnya kita tengok slide yang seterusnya. Okey, panduan solat sunat Aidil Fitri dan solat Aidil Adha. Okey, ini panduannya. Macam mana kita nak melaksanakan kaifiat untuk kita buat. Kadang-kadang kita setahun 2 kali sembahyang ni, kadang-kadang lupa, kadang-kadang ingat, biasalah. Bukan benda ni dibuat secara harian, dia berkala, setahun 2 kali. Kadang-kadang kita lupa dah hafal dan sebagainya, boleh lagi lupa pada hari itu nak solat. Okey, yang pertama kita kena tengok lafaz niat solat sunat Aidil Adha. Dan sini ada 2, lafaz sunat Aidil Fitri dan lafaz sunat Aidil Adha. Okey, lafaz sunat
Aidil Fitri. Okey, contohnya usalli sunnata Aidil Fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya sahaja aku solat sunat Aidil Fitri 2 rakaat sebagai makmum kerana Allah Ta'ala. Lafaz niat solat sunat Aidil Adha, usalli sunnata Aidil Adha raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya sahaja aku solat sunat Aidil Adha 2 rakaat sebagai makmum kerana Allah Ta'ala. Okey, senang. Boleh tak kita nak niat dalam bahasa Melayu? Boleh. Dalam bahasa apa pun boleh. Janji ada niat di hati. Ya, ini lafaz sahaja. Bila kita nak sembahyang nanti, bila kita angkat takbiratul ihram, jadi kita niatkan di dalam hati. Bahasa Melayu pun boleh. Okey, ini adalah lafaz niat ketika kita solat berjemaah. Kalau kita solat individu, tak perlu kita sebut makmuman. Cukup sekadar raka'ataini lillahi ta'ala. Kalau kita jadi makmum, kita kena sebut makmum. Kalau kita jadi imam, kita kena sebut usalli sunnata Aidil Fitri raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Itu bezanya, imaman, makmuman, ataupun tak sebut kedua-duanya. Okey, settle. Yang ini kena sentiasa ulanglah supaya kamu hafal dan ingat, dan senang kamu untuk lafaz di dalam hati kamu. Okey, seterusnya tengok. Okey, cara menunaikan solat Aidil Fitri dan solat Aidil Adha. Okey, cara macam mana? Tengok, ada 2 rakaat. Rakaat pertama, rakaat kedua. Okey, cara pertama tengok. Rakaat pertama yang perlu kita buat, rakaat pertama. Nombor 1 kita tengok, mulai dengan takbiratul ihram serta niat. Okey, takbir Allahu Akbar disertai dengan niat ketika kita angkat takbir itu. Dan kita lafaz Allahu Akbar. Kena ada niat di dalam hati. Okey, yang kedua, selepas kita angkat takbir, dah settle, dah siap, kita baca doa iftitah. Ini sunat. Kalau kamu tak baca pun tetap sah ibadah. Tapi kalau kamu tambah, kamu baca, kamu diberi nilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, selepas baca doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Okey, sampai habis. Okey, kemudian melafazkan takbir sebanyak 7 kali dan diselangi dengan bacaan tasbih Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maknanya kita sebagai makmum, kita ikut aja imam. Imam angkat takbir, Allahu akbar, kita pun ikut, follow sama. Allahu akbar. Kemudian kita selangi di antara takbir dengan takbir yang kedua dengan tasbih. Perlahan aja, tak perlu kuat. Jangan sampai Subhanallah walhamdulillah, tak perlu. Perlahan aja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah. Macam tu. Tak perlu sangat sampai kamu tasbih tu belakang tu 70 baris di belakang tu boleh dengar suara kamu. Tak perlu macam tu. Okey, bila kamu takbir, Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah. Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah. Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebanyak 7 kali. Itu untuk rakaat pertama. Okey, selepas tasbih, takbir dah 7 kali, tasbih diselangi dengan tasbih, barulah membaca surah Al-Fatihah. Okey, selesai baca surah Al-Fatihah, kemudian kamu bacalah surah mana-mana surah yang kamu hafal. Tapi kalau di sini disunatkan membaca surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Okey, yang seterusnya menyempurnakan rakaat pertama sehingga selesai. Maknanya habis rakaat yang pertama, rukuk, sujud, tamakninah semua.
Kemudian bangun bangkit rakaat yang kedua. Okey, bila masuk rakaat kedua pula. Bila masuk rakaat kedua dimulai. Bila kamu bangun berdiri tegak dimulai dengan takbir intiqal, iaitu takbir permulaan rakaat kedua. Okey. Bila kamu bangun Allahu akbar. Okey, takbir yang pertama tu dipanggil takbir perpindahan. Permulaan rakaat kedua. Kemudian melafazkan takbir sebanyak 5 kali. Yang takbir tadi tak, yang mula-mula kamu bangun rakaat kedua. Kemudian barulah diangkat takbir 5 kali pula. Tadi 7 rakaat pertama, rakaat kedua 5 kali, dan di antara takbir dengan takbir kamu selangi dengan bacaan tasbih seperti rakaat pertama tadi juga, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian kamu baca surah Al-Fatihah. Habis surah Al-Fatihah, bacalah surah-surah yang kamu hafal, tapi disunatkan membaca surah Al-Ghashiyah. Hal ataka hadisul ghashiyah. Okey, itu disunatkan. Kalau kamu tak hafal, bacalah surah apa-apa pun, janji kamu baca. Selepas habis baca, kamu menyempurnakan rakaat kedua sehinggalah selesai, iaitu selepas sampailah kamu memberi salam yang pertama, settle rakaat kedua. Okey, itulah tata cara untuk kamu menunaikan solat sunat 2 rakaat Aidil Fitri, dan sama juga dengan Aidil Adha, sama aja. Okey, seterusnya hikmah. Apakah hikmah solat sunat 2 hari raya ini? Apakah kita dapat hikmah yang boleh menjadi panduan dalam kehidupan kita seharian, yang mendapat kita menjadi pedoman, kita boleh tauladan, ikuti dan sebagainya. Okey, yang tengok hikmah 2 hari raya, solat sunat 2 hari raya. Yang pertama, menunjukkan kerjasama dan perpaduan dalam kalangan umat Islam. Kita boleh tengok ramai orang datang ke masjid menunaikan solat bekerjasama, saling salam-salaman, kenal mengenali, dapat mengeratkan hubungan sesama umat Islam. Okay, yang kedua, mengagungkan kebesaran Allah. Bila kita datang ke masjid dengan keadaan bersih, kemudian kita lafazkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka di situ kita rasa kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam di hati kita, dalam diri kita. Okey, yang ketiga, mengeratkan silaturahim. Bila dah ramai berkumpul pada hari raya pertama ni, kita jumpa yang kecil bersalam dengan yang tua, yang muda bersalam dengan yang tua mengasihi orang muda menyayangi orang tua, saling bermaaf-maafan, dapat mengeratkan silaturahim. Tak suka kita tengok orang-orang berbaik sesama dah lama bermasam ke bergaduh dan sebagainya. Bila kita bersatu macam ni, dia dapat mengeratkan silaturahim kita, merapatkan lagi. Okey, seterusnya mendidik diri kita supaya disiplin. Itu penting. Bukan di sekolah saja kita didik kamu untuk berdisiplin. Di masjid pun dah Nabi dah ajar kita lama dah disiplin dalam masjid ketika kita menunaikan solat. Yang mana bila kita nak beribadah, imam akan sebut betulkan saf, rapatkan saf. Itu tengok, nak didik kita macam mana kita berada dalam saf sembahyang dengan tegak, berbaris, teratur. Itu mendisiplinkan diri kita. Di situ lagi kita diajar supaya diri kita ni berdisiplin, bukan saja di sekolah tapi dalam ibadah kita pun dah ajar lama dah. Okey, seterusnya menegakkan syiar Islam. Okey, menegakkan syiar Islam. Bila ramai pergi, kita tengok ruh Islam tu semakin berkembang, semakin orang kata kita boleh rasa semangatnya, kita cintanya kepada agama kita. Okay, seterusnya menambah ilmu pengetahuan. Itu tak dapat dinafikan. Bila kita belajar sesuatu perkara, dia boleh menambah
ilmu pengetahuan kepada kita. Ingat ilmu pengetahuan ni walaupun di dunia ataupun di akhirat, kedua-dua itu penting. Penting. Nak berjaya di akhirat kena ada ilmu di dunia. Kalau tak, kita akan buat sesuatu perkara yang sia-sia. Okey, seterusnya melahirkan rasa syukur atas nikmat kurniaan Allah. Ya, alhamdulillah. Kita rasa bersyukur kerana Allah beri kita peluang dapat menunaikan solat sunat Aidil Adha ataupun Aidil Fitri. Setelah kalau macam Aidil Fitri, setelah kita berpuasa 1 bulan Ramadan, dan Allah beri kita dapat bertemu dengan 1 Syawal, dapat melahirkan rasa syukur kita, dapat menamat dan menghabiskan Ramadan kita 30 hari sebelum tu ataupun 29 hari. Okey, alhamdulillah. Saya rasa okey, akhir kata daripada Ustaz. Okey, moga-moga daripada perbincangan kita kali ini kamu dapat memahami, menghayati dan mengamalkan semua apa yang ilmu yang Ustaz ajar tadi dalam kehidupan kamu, bermula daripada kamu tahu maksud Aidil Fitri, Aidil Adha, cara pelaksanaannya bila, apakah hukumnya, dan cara untuk melaksanakan solat sunat Aidil Fitri dan Aidil Adha, dan hikmah yang kita dapat daripada pembelajaran kita pada kali ini. Okey, moga-moga dapat memberi kamu kefahaman dan jelas dalam pembelajaran kali ini. Dan jangan lupa untuk support Ustaz untuk dapat lebih banyak lagi bahan-bahan perkongsian yang Ustaz telah share dalam YouTube Ustaz. Okey, boleh layari channel YouTube Ustaz lah. Dan mohon support daripada kalian dengan like, komen dan subscribe channel Ustaz. Channel Ustaz itu Amal Khairu. Kamu cari Amal Khairu. Okey, minta support daripada kalian semualah. Okey, kepada mana-mana yang melihat dan berkongsi bahan ini. Okey, setakat itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.